Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, minggu ni kita akan cuba belajar membina ayat. Kalau awak ingat lagi sebelum ni cikgu dah ajar awak membina ulasan. Okey, ini semua adalah soalan dalam kertas BM2. BM2. Jadi hari ni kita cuba buat bahagian A untuk membina 5 ayat gramatis. Okey, jadi sebelum membina ayat gramatis, kita kena faham apa arahan yang diberikan. Okey, macam mana nak faham? Kita cari kata kunci. Dalam ulasan hari tu pun cikgu dah ajar cara cari kata kunci. Okey, bina ayat pun sama. Kata kunci berada pada arahan. Jadi kita tengok langkah pertama. Awak dah tengok dalam telefon Google Form yang cikgu bagi tu. Bagi yang ada printer, awak boleh print tanpa dalam buku BMA, bina ayat. Kalau tak ada buku BMA, awak boleh tampal dalam mana-mana buku latihan. Kita ada 4 buku tulis BM. Kalau ada yang cikgu belum pulang lagi, awak boleh guna mana-mana buku BM yang ada, tak kisah. Okey, bagi yang tak ada printer, jangan bimbang, awak tak perlu print. Tak perlu keluar cari printer, cari kedai nak pergi print, menyusahkan mak awak, siang mak awak. Tak apa, awak cuma salin semula dalam buku BMB awak. Okey, faham Okey, kita pergi pada langkah pertama, memahami arahan. Memahami arahan sebelum kita memindahkan maklumat. Okey, kalau awak tengok arahan gambar di bawah menunjukkan tentang cara-cara menjaga keselamatan di jalan raya. Tulis 5 ayat lengkap. Tulis 5 ayat lengkap. Kemudian cara. Yang ni sama macam hak cikgu dah bagi itu dalam latihan membina ulasan. Dah ada perkataan cara-cara. Bila ada perkataan cara-cara, apa yang awak perlu buat adalah tu awak ingat balik cikgu bagi itu. Kata bantu. Tak, kata bantu. Mak hari-hari pergi warung. Faham tak? Kata bantu. Mak hari-hari pergi warung. Boleh digunakan dalam membina ayat gramatis. Dan satu lagi cikgu nak pesan, yang ni penanda wacana tak boleh digunakan dalam membina ayat. Kalau kelas cikgu senang supaya awak ingat adalah haram. Memang tak boleh. Salah. Kalau ada perkataan antaranya, selain itu seterusnya dalam bina ayat, tak boleh. Sebab kita nak bina 5 ayat, bukannya bina ayat dalam perenggan. Kalau dalam perenggan boleh menggunakan penanda wacana cikgu ajar. Jadi kita abaikan penanda wacana, kita tumpu pada kata bantu. Mesti guna kata bantu dalam membina ayat. Macam mana nak guna? Lepas ni cikgu ajar. Sekarang kita fahamkan arahan cara-cara. Faham tak? Arahan cara-cara. Kemudian tengok gambar. Ini adalah gambar peterminda. Dalam membina ayat kita ada 3 jenis gambar Gambar tunggal, gambar bersiri dan peterminda. Hari ni cikgu ambil peterminda. Gambar tunggal dan gambar bersiri kita akan buat lagi selepas ini, insya-Allah. Okey. Gambar ada 5. Ayat yang perlu kita bina ada berapa? Ada 5. Jadi 5. Sebelum tu conteng gambar awak. Kalau tak ada gambar awak tak boleh print tadi, tak ada masalah. Conteng buku. Sambil-sambil dengan video ni, awak conteng buku. Tengok gambar pertama. Cari kata kerja. Conteng, bulat kan? Mana kata kerja dia? Kenapa cikgu kata cari kata kerja? Kenapa? Ingat balik. Rasa dah ingat dah. Tak, cuti lama sangat. Cuti 2 hari pun tak ingat dah. Kenapa cari kata kerja?
Okey, yang pertama adalah disebabkan asas membina ayat. Kita nak bina sesuatu ayat mesti ada kata kerja. Kenapa kata kerja? Untuk memandu apakah ayat yang akan kita bina. Tak. Senang cerita, cikgu cerita pasal langkah asas membina ayat. Takkan awak dah ingat kan? Bila bina ayat je, awak mesti ingat ulat bulu. Ulat bulu Montel. Tak, kenapa Montel? PKP lama sangat. PKP lama sangat. Okey, cikgu buat. 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Ada mata. Senyum ulat. Duduk rumah lama, siap makan je tak. Okey. Ulat ada 5 ketul. Ingat dalam kepala. Dalam badan dia, sorry, salah ni. S K O P. Scope. Tak. Bina ayat kena ingat lalu ulat bulu. Scope. S tu apa? S tu siapa? K, kata kerja. O adalah objek. P apa? Perluasan ayat. Tak, salin dalam buku kalau tak ada. Kalau nak murid cikgu memang dah ada dalam buku. Murid kelas lain tak tahulah. Mungkin dia guna kaedah lain, tapi tak kisah. Walaupun kaedah lain, tetap sama, nak membina ayat gramatis. Okey, balik pada gambar tadi. Kata kerja dia apa? Fikir. Apa dia? Tak dengar suara. Okey. Jadi kata kerja adalah tengok betul-betul. Menakul gambar. Menakul. Apa maksud menakul? Tengok betul-betul gambar. Tengok dengan teliti. Ada orang, 3 orang, ada kereta, bangunan, jalan. Ni kenapa jalan ni? Belang-belang ni. Kita panggil apa ni? Ini orang buat apa ni? Berjalan. Berjalan apa? Berjalan ke mana? Melintas jalan. Jadi kata kerja dia apa dia? Pula dah. Melintas jalan. Melintas jalan. Betul ke? Betul lah. Perbuatan kan. Dia buat perbuatan. Melintas jalan. Dah dapat. Melintas jalan ni adalah kata kerja. Kata kerja duduk sini. Tak. Kita balik pada skop kita tadi. Jadi letak sini. Melintas jalan. Siapa? Takkan letak nama belaka. Ali Ahmad Abu. Boleh ke? Tak boleh. Takkan Ali Ahmad Abu melintas jalan? Tak boleh. Sebab tu kita kena balik pada arahan tadi. Cara-cara. Bila ada cara-cara, kita akan guna kata bantu. Kata bantu dah ada. Kata ganti nama diri. Kita. Jadi S ni merujuk pada kita, umum. Kenapa cikgu kata umum? Sebab cara-cara. Cara-cara ini adalah merujuk pada perbuatan ataupun amalan yang perlu kita buat semasa melintas jalan raya ataupun untuk menjaga keselamatan diri kita di jalan raya. Okey, jadi dah ada. Siapa sini dah ada? Dah ada kan? Kita mestilah. Objek dia apa?
jalan raya. Perluasan dia apa? Perluasan ayat. Perluasan ayat ni guna tanda soal. Ada 6 kata tanya yang wajib awak tahu. Tak? Wajib awak tahu, wajib awak hafal. Macam bina ulasan hari tu, soal diri awak untuk dapat T2 isi tersirat. Jadi ini adalah T2 lah. T2. P ni T2 isi tersirat. Faham tak? Faham ke tak ni? Okey. Jadi cikgu sambung whiteboard cikgu. Whiteboard kecil je. Okey, pergi pada tadi kita dah dapat kita mestilah S K apa dia tadi? Melintas jalan. Objek dia apa? O apa? O adalah jalan raya. P tak ada, tergantung. Tak? P tergantung. Okey, macam mana nak cari P? Melintas jalan raya. Guna apa? Tengok pada gambar tadi, guna apa? Guna apa? Apa ni kita panggil? Ini adalah lintasan belang. Kenapa kita guna lintasan belang semasa melintas jalan raya? Kenapa? Soal dia awak. Kenapa? Untuk P, untuk dapatkan P. Kenapa? Okey, sekarang kita dah boleh bina ayat gramatis. Okey, jadi nak dapatkan ayat gramatis, kita mesti tahu satu lagi. Kata kunci dia adalah sepit. S-E-P-I-T. Sepit. S-E-P-I-T. S untuk apa? S untuk struktur ayat. Mana nak salin lah. E ejaan. P apa? Perluasan ayat. I imbuhan. T tanda baca. Mesti ada semua ni baru dapat ayat. Kena ada semua ni baru dapat ayat gramatis. Dan ayat gramatis mestilah ada 8 patah perkataan. 8 patah perkataan. Balik pada ayat kita tadi. Kita dah boleh bina ayat. Ambil semula. Nampak? Kita mestilah apa dia? Ambil semula ayat tadi. Tak? Awak kena tambah beberapa perkataan untuk jadikan dia ayat gramatis. Cikgu bagi contoh Kita mestilah melintas. Boleh ke? Mestilah melintas. Fikir. Mestilah melintas. Boleh. Tak ada masalah. Melintas jalan raya. Lagi? Apa? Bagi idea. Melintas jalan raya. Menggunakan lintasan belang supaya tak sesuai. Cari kata hubung lain. Apa dia?
Berlintas jalan raya menggunakan sambelang supaya ataupun kata hubung yang lain. Nak dapatkan selamat tu macam mana? Apa dia? Okey, apa dia? Tak, supaya lebih selamat. Okey, tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 patah perkataan. Lebih pada cukup. Cikgu kata tadi mestilah lebih 8 patah perkataan. Okey, tengok speed dia, struktur ayat. Okey, betul. Struktur ayat ni maksudnya contoh ayat mudah awak nak bina, saya suka main bola. Itu struktur ayat yang betul. Kalau struktur ayat salahnya, main bola suka saya. Itu maksudnya struktur ayat yang salah. Okey, cek ejaan awak. Ejaan semua betul. P perluasan ayat ada supaya lebih selamat. Darjah 4. Kita bina ayat mudah. Imbuhan. Mana imbuhan? Menggunakan imbuhan apitan. Ada, walaupun satu tak kisah. Ada imbuhan. Tanda baca. K huruf besar. Tanda baca. Last sekali ada titik. Itu tanda baca. Jadi ayat ni dah dikira ayat gramatis. Mana? Ayat gramatis dah dapat. Okey, seterusnya. Gambar kedua. Apa dia ni? Awak kena cari kata kerja. Kata kerja. Ni apa? Memakai tali pinggang. Yang ni memakai apa? Tengok atas kepala dia. Untuk keselamatan jalan raya. Yang ni tadi apa dia? Menaiki jejantas. Yang ni bila perluasan ayat dia kena tumpukan pada kawasan yang sesak. Sebab kalau awak tengok jejantas ni dia tak ada di semua tempat. Dia hanya ada di kawasan-kawasan yang sesak atau kepadatan laluan ataupun kepadatan lalu lintas yang tinggi. Kaitkan dengan tu. Yang ni apa dia? Kata kerja beratur. Jadi untuk 4 lagi ayat, cuba bina sendiri dalam buku BMA. Faham tak? Kalau tak faham juga, awak boleh rujuk guru kelas masing-masing dalam sesi tutorial nanti. Cikgu harap ini membantu awak lah. Nota yang cikgu bagi tadi, cikgu harap awak salinlah dalam buku. Sebab kita akan guna pada sesi PDPR yang seterusnya selepas ini. Sebab tadi cikgu kata kita ada 3 jenis gambar. Jadi hari ini baru yang pertama. Ada 2 lagi cara yang cikgu akan ajar. Okey, faham Jadi kalau faham, cikgu harap buat latihan dengan bantuan ibu ayah ataupun kakak-kakak yang ada kat rumah. Jadi dalam membina ayat ni, awak sebenarnya kena banyak membaca buku. Barulah awak boleh kembangkan ayat awak dengan baik. Tak perlu beli novel mahal-mahal. Buku teks yang kerajaan bagi dah cukup untuk awak baca. Kalau awak baca semua cerita ataupun teks yang ada dalam tu, insya-Allah dah boleh bina ayat dengan baik. Sebab semua latihan yang kita bagi berpandukan tajuk-tajuk yang ada dalam buku teks tahun 4 sehingga tahun 6. Ingat pesan cikgu, kalau ada apa-apa masalah, tak faham ke, boleh PM guru kelas masing-masing semasa tutorial nanti. Sekian, terima kasih.